Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Rais Bernan, guru takmir daripada Kota Perak, Kuala Kangsar, Perak, akan menyampaikan satu slot di bawah subjek sirah, di bawah topik apakah hikmah Allah Ta'ala memilih bumi Mekah sebagai tempat penyebaran Islam dan tempat lahirnya baginda Nabi SAW. Kita tahu bahawa Nabi SAW dilahirkan di Mekah berketurunan Quraisy daripada Bani Hashim. Mekah merupakan satu tempat yang ada kesan ataupun sejarahnya tersendiri. Kita tahu bahawa bumi Mekah ada satu objek yang sangat istimewa, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Kaabah ini yang menurut kefahaman kita dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Walaupun ada riwayat mengatakan bahawa dia dibina lebih awal daripada itu. Tapi yang kita faham daripada Quran bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah di bumi Mekah. Jadi apabila Allah Ta'ala memilih Mekah sebagai tempat lahirnya baginda dan tempat awalnya penyebaran Islam, menunjukkan bahawa Nabi kita SAW dan Islam dibawa oleh baginda ada hubungan kesinambungan dengan agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Menunjukkan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi kita tidaklah berasingan, bukan merupakan agama baru yang tidak ada kena-mengena dengan Nabi-Nabi terdahulu. Bahkan ajaran Nabi kita SAW berkait rapat dengan ajaran Nabi terdahulu. Antara yang paling utama ialah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itulah antara hikmah, kata ulama, Allah Ta'ala memilih Kaabah, memilih Mekah yang mana dalamnya ada Kaabah sebagai tempat asas ataupun tempat permulaan dakwah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bumi Mekah masa itu kita tahu bahawa merupakan tempat berlakunya kesyirikan, tempat berlakunya kebobrokan akhlak yang sangat teruk, yang akhirnya digelar sebagai jahiliah. Yang kita faham, yang kita belajar dalam sirah, yang dipanggil jahiliah, menunjukkan bahawa di situ berlakunya berbagai bentuk kefasadan ataupun kemungkaran. Antara yang paling utama ialah syirik, penyembahan berhala dan sebagainya. Sebab kita faham antara hikmah utusan Nabi ialah menghilangkan kesyirikan, membaiki ummah. Jadi Nabi diutuskan kepada umat yang rosak. Macam mana Nabi Musa diutuskan kepada Fir'aun, macam mana Nabi Ibrahim diutuskan kepada Namruz, macam itu juga Nabi kita SAW diutuskan kepada kabilah yang rosak, yang jahat, yang buruk akidahnya, yang rosak akhlaknya. Yang mana kita tahu tidak ada sebarang maksiat pun tidak dilakukan zaman itu. Sama ada dia melibatkan kecurian, pengambilan hak, mencuri, perampasan harta, pencabulan hak anak-anak yatim, penzinaan, minum arak dan sebagainya. Hatta membunuh anak sendiri yang disebut dalam Quran, yang kita faham sebagai wa'dul banat, menanam anak perempuan hidup-hidup. Tidak ada dilakukan oleh bangsa lain dunia ini, menanam anak sendiri hidup-hidup, mereka orang Arab masa itu. Di dalam keadaan beginilah Nabi diutuskan. Jadi hikmah Nabi diutuskan adalah untuk membetulkan keadaan situasi masa itu.
Yang ketiga, kata ulama, disebabkan keadaan geografi Mekah masa itu, bumi Mekah, kalau kita tengok dalam peta hari ini pun, ialah dia tengah-tengah perjalanan antara utara dengan selatan. Dan orang Mekah yang Quraisy sendiri pun antara golongan yang suka bermusafir di musim sejuk dan musim panas. Disebut Allah dalam Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif, yang sentiasa bermusafir daripada musim sejuk dan musim panas. Ya, mereka mengambil kesempatan bentuk bumi Mekah yang di tengah-tengah tanah Arab itu, di antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Maka mereka bermekah ialah tempat strategi untuk singgah. Orang daripada utara akan singgah ke Mekah, orang daripada selatan Yaman pun akan singgah di Mekah untuk berlaku pertukaran barang ataupun singgah rehat dan sebagainya. Jadi hikmah bumi Mekah sebagai tempat kelahiran Nabi dan tempat awal penyebaran Islam sangat strategik, kerana mudah untuk Nabi menyampaikan dakwah kepada golongan-golongan yang datang daripada jauh dari bumi Mekah. Hikmah seterusnya ialah agak pelik masa itu, ialah kerana bumi Mekah tidak ada, kita panggil, kehebatan dari segi ekonomi ataupun politik. Kekuasaan lebih jelas maksudnya. Di Mesir sudah ada satu kerajaan yang kuat. Di Syam ada satu kerajaan yang kuat. Yaman ada kerajaan yang kuat. Dan kita faham bumi Sabah dan sebagainya. Syam, bumi kerajaan Nabi Sulaiman sebelum ni, sampailah ke zaman sebelum kelahiran Nabi. Di sebelah timur ada kerajaan Parsi. Di sebelah barat ada kerajaan Rom dan sebagainya. Tapi di Mekah yang di tengah-tengah kerajaan-kerajaan tadi tidak ada apa. Kalau kita buka ziarah bangsa kita pun, orang Melayu ni ada Kesultanan Melayu, ada Tok Penghulu, ada Ketua Kampung. Maknanya ada sistem politik yang teratur. Nak menceritakan bahawa huru-haranya tidak berdisiplin ataupun tidak ada sistemnya penduduk Mekah masa itu, hingga kan kuasa politik pun tidak ada. Hanya ada ketua-ketua kabilah saja. Di mana bani-bani tadi ni ada ketua-ketua kabilah mereka, ketua-ketua bani mereka, dan mereka akan bermesyuarat di Darun Nadwah, satu tempat di tepi Kaabah sana, Masjidil Haram, satu tempat nama Darun Nadwah. Situlah mereka berbincang untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada satu ketua yang benar-benar mentadbir Mekah. Ketua kita panggil ketua penghulu ke presiden ke ketenteraan ke sistem ekonomi, tidak ada. Jadi di tengah kebobrokan ini, tidak sistem ini, Nabi dilahirkan. Jadi bila Nabi dilahirkan, Nabi membawa Islam dengan dakwah lebih kurang 30 tahun selepas Nabi menerima wahyu yang pertama. Ini satu sejarah yang kita kena tahu. Satu tempat yang tidak ada sistem, satu tempat yang tidak ada sekolah, tidak jauh, universiti jauh sekali. Sedangkan di Mesir sudah ada sistem falsafah yang hebat. Di Rom, di Parsi sudah ada sistem pendidikan yang ekonomi yang hebat. Di Syam ada kerajaan yang hebat. Di tanah Arab, Mekah secara khusus tidak ada apa. Bangsa yang jahiliah, bangsa yang pecah belah, tidak ada sistem politik, sistem ekonomi yang canggih, tidak ada. Tapi selepas wahyu yang pertama, lebih kurang 30 tahun selepas Rasulullah wafat, 23 tahun Nabi dakwah, Rasulullah wafat, naik Abu Bakar, zaman Umar. So, mana kalau kita kira lebih kurang 30 tahun daripada wahyu yang pertama turun, orang Arab yang kita tengok berpecah belah tadi, yang tidak ada sistem ekonomi tadi, yang kita kata zero, tidak ada apa, akhirnya menjadi hero dalam masa lebih kurang 30 tahun. Jadi kalau ada satu ajaran yang boleh mengubah satu bangsa daripada zero kepada hero, daripada bangsa yang langsung tidak ada sistem politik yang bila pemegang empayar dunia, satu bangsa yang begitu jahil akhirnya menjadi bangsa yang cukup bersopan santun, cukup pemurah, boleh membentuk ekonomi dunia, sudah tentulah ajaran itu satu ajaran yang sangat hebat,
Islam boleh merubah daripada umat pecah belah pada satu padu. Islam boleh mengubah daripada bangsa yang begitu jahil kepada bangsa yang cukup berilmu. Islam boleh mengubah satu orang tidak beradab pada orang cukup beradab. Maka itu menunjukkan kehebatan Islam. Kalau Islam tadi dilahirkan di Parsi, mungkin orang tak nampak hebatnya Islam. Sebab apa? Parsi sudah ada kerajaan. Kalau Islam tu dilahirkan di Mesir, mungkin orang tak akan nampak Islam tu hebat. Sebab apa? Mesir memang sudah ada tamadun. Kalau Islam sudah dilahirkan ataupun Nabi dilahirkan dengan bangsa Rom, mungkin orang tak akan nampak Islam tu hebat sangat sebab Rom sudah ada empire tamadun yang hebat. Tapi Islam dilahirkan di kalangan penduduk Mekah. Nabi SAW dilahirkan dan Nabi sendiri pun tidak bersekolah daripada kecil. Tapi Nabi boleh melahirkan golongan yang cukup intelek dengan Islam, dengan Quran, dengan syariat. Maka itu menunjukkan bukti bahawa Islam itu hebat. Antara hikmah Nabi dilahirkan di kalangan Arab, di kalangan orang Mekah. Khususnya antara hikmah lain kenapa Islam bermula di Mekah. Sebab disebabkan Mekah tidak ada apa yang hebat, tidak ada kerajaan yang hebat, tidak ada sumber keuangan yang hebat, maka Mekah tidak menjadi rebutan kuasa dunia masa itu. Tidak seperti Palestin yang hari ini sampai hari ini masih bergaduh. Tidak seperti Mesir menjadi rebutan kuasa dunia. Tidak seperti di bandar Yaman sebagai menjadi rebutan kuasa dunia. Mekah tidak menjadi rebutan. Kerana tidak ada satu benda nak direbutkan pun oleh kuasa-kuasa besar. Maka dengan sebab itu, Nabi boleh berdakwah dengan aman. Para sahabat boleh menyampaikan dakwah dengan aman. Hanya selepas bila orang Islam berkuasa, barulah ada peperangan dan sebagainya. Jadi itu antara hikmah Nabi SAW dilahirkan di Mekah, dan Mekah akhirnya menjadi tempat bermulanya Nabi menyampaikan Islam sebagai satu tempat yang sangat hebat daripada asal tempat yang tidak ada satu yang dibanggakan oleh manusia. Tapi akhirnya Islam, orang Arab, menjadi satu mercu tanda dunia moden sampai ke hari ini. Istilah ilmu ada dalam bahasa Arab. Dan sampai hari ini pun, kalau kita nak berconvocation, kita akan pakai jubah. Yang mana jubah itu ialah pakaian orang Arab yang menjadi kebanggaan dunia. Satu masa dahulu, seseorang itu akan berbangga bila pakai jubah, kerana jubah ialah orang pakaian orang Arab, dan orang Arab ialah satu bangsa yang maju dengan ilmu dan dengan tamadun. Maka dengan sedikit penyampaian kita pada pagi ini, mudah-mudahan akan memberi bermanfaat bagi kita semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.